Salam sejahtera kepada Puan Syazana dan rakan-rakan sekalian. Saya Leong Ying Xuan dan kawan saya Mao Pei Cheng dari kumpulan 6. Tajuk yang akan kami bentangkan ialah polisi dan alam sekitar. Apa itu polisi? Polisi ialah rancangan tindakan yang telah dipersetujui secara rasmi sebagai asas untuk membuat atau melaksanakan sesuatu keputusan atau dasar. Maksudnya, polisi ini sudah ditentukan untuk dilaksanakan. Terdapat 3 maklumat polisi alam sekitar. Yang pertama ialah meneruskan kemajuan ekonomi, sosial, dan budaya. Yang kedua ialah meningkatkan kualiti hidup rakyat Malaysia. Yang ketiga ialah pembangunan lestari. Ini adalah contoh polisi alam sekitar. Yang pertama ialah Kementerian Tenaga Sains Teknologi Alam Sekitar dan Perubahan Iklim. Ada dasar alam sekitar, penilaian impak alam sekitar iaitu EIA dan pembangunan mapan. Slide ini menunjukkan polisi dan peruntukan dalam MESTECC. Yang pertama ada DSTIN, R&D, NGAP, dan Pelan Hala 7 Teknologi untuk Keselamatan Ruang Cyber. Misalnya, tanggungjawab MESTECC adalah untuk memastikan kemapanan tenaga dan kelestarian alam sekitar. Aspek yang sangat-sangat penting dalam dasar alam sekitar ialah pembangunan ekonomi, pembangunan sosial, dan perlindungan alam sekitar. Jika salah satu tonggak ini dikompromikan, maka pembangunan lestari tidak akan tercapai. Seperti raja yang saya tunjukkan, elemen ini sangat-sangat penting dan boleh diteruskan sehingga meningkatkan kualiti hidup rakyat. Marilah kita tengok contoh polisi lain. Penilaian kesan alam sekitar ataupun EIA. Tujuan EIA adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualiti hidup dan meramalkan kesan dari projek pembangunan kepada alam sekitar. Yang kita boleh nampak kat gambar ini menunjukkan kejadian tanah runtuh yang berlaku di Bukit Kukus, Pulau Pinang. Hal ini berlaku sebab gagal melakukan kajian EIA. Contoh polisi yang terakhir ialah pembangunan lestari. Tujuannya adalah untuk memanfaatkan keperluan masa kini tanpa menjejaskan keupayaan generasi akan datang. Gambar ini telah menunjukkan banyak maklumat untuk mencapai pembangunan lestari. Sekarang kami akan membincang tentang pendidikan alam sekitar. Pendidikan boleh dikatakan sebagai sesuatu perubahan disebabkan dapat mengubah seseorang, sesebuah masyarakat ataupun sesebuah negara dengan mengembangkan ilmu pengetahuan yang dimiliki. Manakala pendidikan alam sekitar adalah untuk menyedari masyarakat sawajagat tentang isu-isu alam sekitar. Dengan ini, masyarakat dapat menggunakan pengetahuan untuk melindungi alam sekitar. Untuk mengaplikasikan polisi alam sekitar, pendidikan alam sekitar ini memainkan peranan yang penting. Tujuan persidangan Stockholm adalah untuk mencapai satu keputusan bagi mencari penyelesaian terhadap krisis ancaman alam sekitar yang semakin bertambah. Kesatuan, pengertian dan bahasa di antara ahli hukum alam sekitar telah berjaya ditubuhkan dengan menggunakan deklarasi Stockholm. Selain itu, program pendidikan alam sekitar antarabangsa juga ditubuhkan. Program ini adalah untuk meningkatkan dalam pertukaran maklumat dan pengalaman, menjalankan kajian dan eksperimen masalah alam sekitar, melaksanakan latihan personal, serta menyeragamkan pembangunan kurikulum dan bahan pendidikan alam sekitar dengan kerjasama antarabangsa. Seterusnya,
Persidangan Tbilisi ini bertujuan untuk melahirkan masyarakat yang peka, menyedari dan mengambil berat isu-isu alam sekitar, di samping dapat menguasai kemahiran dalam mengatasi isu-isu tersebut. Hasil dalam persidangan ini ialah maklumat, garis panduan dan juga objektif pendidikan alam sekitar bagi guru-guru telah digariskan. Persidangan mata ini bertujuan untuk menentukan maklumat pendidikan alam sekitar. Antara maklumat tersebut ialah 5K. Pertama, kesedaran. Kesedaran masyarakat terhadap isu-isu alam sekitar. Kedua, kefahaman. Kefahaman mereka terhadap isu tersebut. Ketiga, kemahiran. Meningkatkan penguasaan kemahiran menyelesaikan masalah alam sekitar. Keempat, keusahaan. Usaha dalam mengatasi isu-isu alam sekitar. Kelima, kualiti. Mengekalkan kualiti alam sekitar dan secara langsung meningkatkan kualiti kehidupan manusia. Selain itu, bagi laporan Kabinet. Pada kemulaannya, tujuan jawatan kuasa ditubuhkan adalah untuk memperbaiki pelaksanaannya dan melahirkan masyarakat yang bersatu padu dan berdisiplin, serta memenuhi keperluan tenaga rakyat yang terlatih bagi pembangunan negara. Demi mencapai maklumat ini, laporan Kabinet dihasilkan dengan bersamanya pelaksanaan pendidikan alam sekitar merentas kurikulum dalam struktur KBSR dan KBSM. Seterusnya, kami akan menerangkan maklumat dan objektif pendidikan alam sekitar. Secara umumnya, terdapat 3 maklumat utama pendidikan alam sekitar. Yang pertama, kesedaran. Menimbulkan kesedaran tentang kebergantungan antara ekonomi, politik dan ekologi sama ada di kawasan bandar dan luar bandar. Yang kedua, peluang. Memberi peluang kepada semua orang untuk memperoleh pengetahuan, kemahiran, nilai dan komitmen dalam membantu mengatasi masalah-masalah alam sekitar. Yang ketiga, sikap. Membina sikap yang baru, iaitu lebih peka dan prihatin terhadap alam sekitar dalam kalangan individu, kumpulan dan juga masyarakat. Objektif pendidikan alam sekitar adalah untuk memastikan keseragaman pendidikan alam sekitar dan juga dijadikan sebagai garis panduan bagi pengajaran dan pembelajaran di pelbagai peringkat. Antara objektif-objektifnya ialah yang pertama, kesedaran. Menimbulkan kesedaran dan sensitiviti terhadap alam sekitar dan permasalahan alam sekitar dalam kumpulan individu dan sosial. Yang kedua, kefahaman. Mengumpulkan pengetahuan, pengalaman dan kefahaman asas terhadap alam sekitar dan masalah-masalahnya. Yang ketiga, sikap. Memupuk sikap prihatin terhadap alam sekitar, nilai cinta akan alam sekitar dan bermotivasi untuk terlibat aktif dalam pemeliharaan dan pemeliharaan alam sekitar. Keempat, kemahiran. Menguasai kemahiran untuk mengenal pasti masalah alam sekitar dan penyelesaiannya. Dan kelima, peluang. Menyediakan peluang bagi setiap orang melibatkan diri secara aktif dalam penyelesaian masalah alam sekitar. Di Malaysia, konsep pendidikan alam sekitar telah dibahagikan kepada pendidikan secara formal dan pendidikan secara tidak formal. KBSR, Kurikulum Bersepatu Sekolah Rendah dan KBSM, Kurikulum Bersepatu Sekolah Menengah merupakan pendidikan formal melalui polisi pendidikan kebangsaan. KBSR ini mula dengan mata pelajaran alam dan manusia untuk pelajar tahun 4 hingga 6. Sukatan pelajarannya merupakan gabungan 5 mata pelajaran iaitu geografi, sains, sejarah, pendidikan moral serta juga pendidikan jasmani dan kesihatan. Maklumat mata pelajaran alam dan manusia adalah untuk membolehkan murid
memperoleh pengetahuan dan kesedaran alam sekitar agar mereka dapat menghargai dan peka terhadap sebarang perubahan yang berlaku pada persekitaran. Selain itu, KBSM dijalankan melalui kurikulum bersepadu iaitu melalui pendekanan mata pelajaran geografi dan sains. KBSM ini diperkenalkan kepada pelajar sekolah menengah. Maklumat KBSM ini adalah untuk meningkatkan kefahaman dan penghargaan alam sekitar dalam kalangan pelajar. Di samping itu, kegiatan luar bilik darjah secara pendidikan tidak formal dalam bentuk kerja lapangan membolehkan pelajar berpeluang melibatkan diri dalam kawasan persekitarannya. Bagi pihak sekolah, aktiviti ko-kurikulum yang selalu diadakan termasuklah kelab alam semula jadi, kelab pencinta alam, pertandingan kuis, kempen kita semula, ceramah dan juga lawatan. Selain itu, pihak kerajaan juga mengadakan program pendidikan dan kesedaran untuk menyemai kesedaran dan kemahiran masyarakat terhadap isu alam sekitar. Contohnya, kamp kesedaran alam sekitar seperti Projek Wira Alam dan Projek Riadah Alam Sekitar telah diadakan. Tambahan pula, program Sekolah Lestari merupakan pendidikan secara tidak formal yang mementingkan pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar sama ada dari aspek pengurusan, ko-kurikulum, kurikulum, penghijauan dan juga elemen khas. Hal ini telah mencipta keadaan pembelajaran dan pengajaran yang penuh dengan konsep penghijauan. Contohnya, SJKC Kuala Kemaman Terengganu. Seterusnya ialah kesan pelaksanaan pendidikan alam sekitar. Impak pelaksanaan pendidikan alam sekitar juga selaras dengan konsep celik alam sekitar, iaitu nominal bagi golongan masyarakat, fungsian bagi golongan pelajar, dan operasi bagi golongan profesional. Kesan pertama ialah memupuk kesedaran awam dan masyarakat supaya masyarakat dapat mengenal pasti istilah-istilah asas berkenaan alam sekitar, mengetahui makna secara umumnya dan menyumbang usaha dalam pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar. Selain itu, ialah memberi ilmu pengetahuan yang betul kepada murid. Hal ini dapat memupuk keminatan pelajar dan membolehkan mereka memperoleh pengalaman semasa khusus atau aktiviti lapangan dilaksanakan. Yang ketiga, meningkatkan bilangan insan yang menceburi dalam bidang pendidikan alam sekitar. Hal ini adalah untuk melahirkan pakar yang proaktif dan mempunyai kemahiran dalam menghadapi isu-isu alam sekitar ini. Saya rasa kalian sudah bosan kan? Sekarang marilah kita menyaksikan temu bual dengan seorang mahasiswa Yuta. Salam sejahtera kepada rakan-rakan sekalian. Pada pendapat saya, kepentingan pendidikan alam sekitar ialah ia dapat menyemai sikap mencintai alam sekitar dalam jiwa setiap lapisan masyarakat. Selain itu, pendidikan alam sekitar juga dapat memberi kesedaran kepada orang ramai tentang kepentingan menjaga alam sekitar. Seterusnya, ia juga dapat meningkatkan kualiti keseimbangan ekosistem yang berterusan. Bukan itu saja, ia juga dapat mempengaruhi orang lain supaya menjaga alam sekitar bersama-sama.